Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatih ila syafa'atin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil almarhum al-musannifu hadzal kitab العالم العلامة الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي رحمه الله تعالى شيء لله لهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa hilana min amrina rasyada, amma ba'du. Yang dihormati para asatizatul kiram, bahabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul sekali lagi bagi siri yang ketiga untuk menyambung perbahasan madah mustalahul hadis. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada al-mabahathul awal taqsimul khabar bi'tibari turqah, yakni perbahasan pertama selepas kita dah sentuh tamhid berkenaan dengan mustalahul hadis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fitaraini amin amin ya rabbal alamin. Jadi seperti mana yang telah kita maklum, pada pertemuan yang lepas kita dah sentuh berkenaan dengan tamhid. Kita dah ambil maklum ada ilmu dirayah dan ilmu riwayah, yang daripada kedua-dua tersebut maka dapat diperincikan keluarnya hadis sahih, kerana kita nak membezakan di antara hadis sahih dan apakah hadis itu qabul ataupun mardud. Jadi pertemuan pada malam ni kita akan sentuh berkenaan dengan taqsimul khabar bi'tibari turqah, yakni berkenaan dengan pembahagian khabar berdasarkan kaedah. Kalau dilihat pada terjemahan tersebut, dia sebut jalan-jalannya. Maksud ha dhamir di situ dengan makna ta'adud, ta'adud rawi. Ta'adud rawi, maknanya bilangan perawi di situ maksudnya. Ya, dalam buku teks tak perlu zoom. InsyaAllah pelajar-pelajar boleh zoom sendiri insyaAllah. Baik. Jadi bila sebut ta'adud rawi, ia berbentuk bilangan perawi. Daripada bilangan perawi itulah akan terhasil sama ada ianya berbentuk hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Daripada mutawatir dan ahad itu ada pecahan-pecahannya lagi. InsyaAllah kita akan masuk secara terperinci selepas ini. Baik, kita mulakan. Tapi yang penting kita tahu perbahasan kita sekarang ni menyentuh berkenaan dengan pembahagian khabar berdasarkan jalan-jalan bilangan perawi. Itu maksudnya. Jalan-jalan bilangan perawi tersebut. Baik. Yanqasimul khabar al-muradifu lil hadis. Kita dah sentuh pada pertemuan yang lepas. Khabar itu seerti maksudnya dengan hadis. Sebab bila sebut sahaja khabar, maka itulah hadis. Tapi ada pendapat yang lain menyebutkan kullu hadis itu khabar. Tapi tak semua khabar itu, laisa kullu khabar hadithan. Tapi itu qilah pendapat ulama. Tapi
secara yang paling sahih ala sahih, iaitu khabar itu adalah hadis. Baik, kita sentuh yang pertama. Bi'tibari turqah ila khabar mutawatir wa khabar ahad. Ta'riful mutawatir fil lughah. Baik, bila kita sebut lughah, itu bermakna ulama menerangkan daripada sudut perincian makna daripada makna perkataan tersebut. Maknanya, bila sebut mutawatir, apa perkataan seerti bagi mutawatir? Itu maksudnya. Jadi, ulama meletakkan al-mutatabi'ul mutakathir, iaitu dengan makna berturut-turut dan banyak. Berturut-turut dan banyak. Jadi kita tak berapa jelas lagi sebab dia hanya penerangan daripada sudut bahasa. Adapun dari sudut istilah, wa fi istilahil muhaddithin wa ma rawahu fi kulli tabaqah adadun kathir tuhilul adat tuwafiquhum alal kizbi wa kana mustanidun ittifaquhumul hissi. Yakni dengan makna hadis yang diriwayatkan pada setiap peringkat, pada setiap tabaqah itu oleh perawi yang ramai, yang mana tuhilul adat, yakni mustahil pada akal, tuwafiquhum alal kizbi, mustahil pada akal mereka itu bersepakat untuk berdusta. Wa kana mustanidun ittifaquhumul hissi. Kesepakatan mereka ini berdasarkan kepada panca indera yang 5. Yang dimaksudkan dengan panca indera yang 5 itu adalah yang pertama daripada sudut mendengar, melihat, bau, menjiwai, yakni merasa, dan yang kelima daripada sudut sentuhan, menyentuh. Itu ada kat bawah nanti kita sentuh. Jadi kita ambil maklum bila sebut hadis mutawatir itu adalah hadis yang mempunyai perawi yang banyak pada setiap tingkat tabaqat. Tabaqat itu apa? Bermakna tabaqat pertama sahabat, tabaqat kedua itu tabi'in, tabaqat yang ketiga itu tabi'in, tabaqat yang keempat penulis hadis, dan sampailah kepada yang mendengar dan sebagainya. Itu maksud tabaqat, peringkat yang mana sahabat ambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in ambil daripada para sahabat, tabi'in ambil daripada tabi'in, dan seterusnya. Maka itu yang disebut sebagai tabaqat, peringkat-peringkat. Jadi bila sebut sahaja hadis mutawatir itu dengan makna setiap tabaqat-tabaqat itu mempunyai perawi-perawi yang ramai. Itu maksudnya. Tamam? Syurutuhu, syarat mutawatir. Yuzharu minal ta'arif as-sabiq an syurutul mutawatir arba'ah. Jelas daripada ta'rif di atas, ini daripada tadi, anna syurutul mutawatir arba'ah. Syarat mutawatir itu ada 4. Yang pertama, ayarwiyahu adadun kathir. Ianya diriwayatkan oleh sebilangan besar perawi. Jadi, kita sekadar ambil balik daripada ta'rif. Dengan misalan, kalau contoh soalan tanya, ma syurutuhu, apa syarat-syaratnya? Maknanya hak itu balik kepada apa syarat-syarat untuk hadis mutawatir itu. Maka kita jawab dengan berpandukan kepada ta'rif daripada sudut istilah itu, sebenarnya kita dah dapat jelas apa yang dimaksudkan di dalam hadis daripada istilah itu dan dikeluarkan kepada mengikut syarat-syarat itu. Jadi keluarlah yang pertama, ayyarwiyahu adadun kathir, iaitu diriwayatkan oleh sebilangan besar perawi. Yakni perawi-perawi tadi itu apakah had maksimumnya? Maknanya maksimumnya kena berapa orang perawi itu. Namun Syekh Mahmud Al-Tahan menyebutkan tak ada satu bilangan pun yang mundhabit. Mundhabit ni maksudnya yang konsisten. Tak ada pendapat yang kata inilah sahaja, tidak ada. Tapi pendapat yang dipilih oleh ulama adalah
anna aqallaha 'asharata ashkhasu fi kulli tabaqah, iaitu paling sedikit bilangannya adalah 10 orang pada setiap peringkat perawi. Paling kurang mesti ada 10 orang. Ini pendapat ulama, dan ulama memilih ini sebagai pendapat yang tepat. Maksudnya ayyarwiyahu adadun kathir, iaitu dengan makna sebilangan perawi itu yang besar, yang ramai itu pada setiap tingkat tabakat itu mestilah tidak kurang daripada 10 orang, barulah hadis itu boleh dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Tapi ada syarat-syarat yang lain, ini sebagai perlepasan kepada syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an tujadu hadhil kathrati fi jami'i tabaqat sanad, iaitu jumlah sebanyak itu ada semua peringkat sanad. Maknanya yang macam kita sebutkan tadi, peringkat sahabat 10, peringkat daripada sudut tabi'in 10, ini 10 dan sebagainya. Okey, tamam. Yang ketiga, antuhilul adat tuwati'uhum alal kizbi. Mustahil pada akal mereka bersekongkol untuk berdusta. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nak menunjukkan hadis mutawatir itu adalah hadis yang paling tertinggi. Bahkan disebutkan oleh ulama daripada Indonesia, saya tak ingat namanya, saya minta maaf, yang mana beliau menyebutkan mutawatir itu adalah sahih. Tapi tak semua sahih itu adalah mutawatir. Saya ulang, tolong catat. Mutawatir itu adalah sahih. Tapi tak semua sahih itu adalah mutawatir. Baik, nanti saya terang dekat peringkat khabar ahad nanti. Tapi senang cerita, mutawatir itu adalah hadis yang mesti sahih. Dan sahihnya itu adalah sahih yang paling tertinggi daripada hadis khabar ahad. Tamam? Baik. Yang keempat, ayyakuna mustanidun ittifaquhumul hissi. Kesepakatan mereka ini mestilah berdasarkan kepada panca indera yang 5, iaitu baik daripada sudut kami mendengar, kami melihat, kami menyentuh, atau seumpamanya. Yang yang disebutkan di dalam hadis, kalau kita pernah dengar haddatsana, haddatsani, kita pernah dengar akhbirni, akhbirna dan sebagainya, awsani dari bentuk wasiat, itu adalah bentuk-bentuk daripada sudut sami'na dan sebagainya. Itu maksudnya. Tamam? Jadi kita masuk pula, apa pula yang dimaksudkan dengan la ma yathbutu bil aqli saraf, iaitu tetapi kesepakatan ini tidak disabitkan dengan akal fikiran. Bermakna kita mesti berpandukan kepada 5 panca indera, tetapi kita tidak boleh menggunakan akal fikiran. Kenapa? Kerana dia ada sambungan selepas itu, tapi saya terus terangkan di sini. Sebab akal itu boleh membuat andaian. Dan kadang-kadang andaian pikiran akal seseorang itu kita kata cenderung kepada yang salah. Itu maksudnya. Andaian itu ada yang kadang-kala cenderung kepada salah, ada kalanya cenderung kepada yang betul. Jadi dia seolah-olah tidak tepat. Mungkin berlaku kesilapan dan sebagainya. Jadi dengan sebab itulah khabar tersebut ketika itu tidak dianggap mutawatir. Fala yusammal khabar hina idzin mutawatiran. Kita tak panggil dia sebagai hadis. Kita tak panggil dia sebagai hadis yang mutawatir. Kerana tak cukup kepada syarat tersebut. Tamam? Maka ada 4. Saya ulang balik, yang keempat, yang pertama mesti diriwayatkan oleh sebilangan besar perawi, ayyarwiyahu adadun kathir, yang mana sekurang-kurangnya 10 orang pada setiap peringkat, yakni tabaqat sanad. Yang kedua, yakni antujadu hadhil kathrati fi jami' tabaqat sanad, jumlah sebanyak itu ada pada semua peringkat sanad, yakni sekurang-kurangnya 10 dan 10 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang mana mustahil pada akal mereka bersekongkol untuk berdusta. Dan yang terakhir sekali adalah ayyakuna mustanidun ittifaquhumul hissi, yang berdasarkan kepada 5: mendengar, melihat, merasa daripada penderia bau dan
daripada sudut tazawuk. Tamam? Jadi itu ada 4. Jadi seperti mana saya maklumkan tadi, daripada ta'rif sebenarnya kita dah boleh keluarkan 4 syarat. Apa dia punya ta'rif tadi? Saya ulang balik. Wa ma rawahu fi kulli tabaqat adadun kathir tuhilul adat tuwafiquhum alal kizbi wa kana mustanidun ittifaquhumul hissi. Jadi daripada istilah tadi sebenarnya kita dah boleh bawa keluar dah ke 4 syarat tadi. Baik. Hukumnya yufidul mutawatirul ilmil daruri ay al-yaqin alladhi yudhtiru al-insan ila al-tasdiqi bihi tasdiqan jaziman kaman yushahidul am binafsihi fa innahu la yataraddidu fi tasdiqihi. Hadis mutawatir itu menunjukkan kepada satu ilmu yang yakin. Apa yang dimaknakan dengan yakin itu? Keyakinan yang membawa seseorang itu kepada membenarkannya secara jazam. Jazam ni kalau kita nak tahu, maksudnya adalah pasti ataupun dengan makna yang lain secara putus. Maknanya secara gambarannya, seseorang yang apabila membuat keputusan, dia kata saya nak juga macam ini. Maknanya dia dah putuskan keputusan dia itu untuk membuat keputusan itu tadi. Beliau minta untuk semua ikut apa arahan yang dia minta dan sebagainya. Jadi pada ketika itulah membawa maksud putus. Tidak ada keraguan, tidak ada waham, tidak ada syak, yakin saja. Bahkan tidak ada zan langsung. Maknanya tak ada apa-apa dah, memang yakin sungguh. Iaitu seperti orang yang melihat sendiri perkara itu, tidak ragu untuk membenarkannya. Jadi dengan makna tidak lagi memerlukan kepada kajian, tidak lagi berkehendak kepada kajian. Sebab bayangkan dalam satu tempat ada 100,000 orang. Ada 100,000 orang. Dan lebih kurang dalam 80,000, kan tadi 100,000. Baiklah, 90,000 orang. 90,000 orang duk kata benda yang sama. Kau tahu ni pun kata benda yang sama, ini pun kata benda yang sama, ini pun kata benda yang sama. 90,000 duk kata benda yang sama. Yang 10,000 tadi ni, mereka macam biasalah tak tahu apa sangat. Tapi disebabkan 90,000 orang tadi tahu, ramai duk tahu benda yang sama. Maka pada ketika itu, itulah gambaran nak menunjukkan betapa konsistennya peringkat perawi tadi tu. Ni gambaran saja nak menunjukkan majoriti itu. Majoriti. Tapi kita kena ambil maklum, Syekh Mahmud At-Tahan menyebutkan bahawa hadis mutawatir itu sedikit saja. Hadis khabar ahad itu yang banyak. Itu yang banyak. Tapi hadis mutawatir itu sedikit saja. Itu kita kena ambil maklum. Jadi nak menunjukkan yang memang hadis, bila sebut dia hadis mutawatir, kamu langgar, kamu tak nak ikut hadis mutawatir, sampai ke peringkat kufur jadi. Kufur jadi. Sebab dah memang betul, dah memang sah. Itulah pegangan. Tamam? Selesai. Kita masuk halaman yang seterusnya. Aqsamu. Pembahagian. Ada pembahagian lagi. Yanqasimul khabarul mutawatir ila qismain. Huma lafzi wa ma'nawi. Jadi, kita bentukkan satu jadual di dalam otak kita bahawa daripada khabar terbahagi kepada 2. Ada khabar mutawatir, ada khabar ahad. Di dalam khabar mutawatir itu ada syarat yang kita dah sebutkan tadi, ayyaruyahu adadun kathir dan sebagainya. Daripada syarat-syarat tadi itu akan, maknanya daripada khabar mutawatir itu akan terbahagi lagi kepada 2, yakni disebut dengan lafzi dan ma'nawi. Baik, apa itu mutawatir, lafzi dan ma'nawi? Al-lafzi wa ma ittifaqu riwayatihi fi lafzihi wa ma'nahu. Iaitu lafzi adalah teks hadis yang disepakati oleh para perawinya dari segi perkataan dan makna. Iaitu lafaz hadis dan makna hadis
sama semuanya. Maknanya yang seorang ni kata lafaznya, maknanya pun sama. Seorang lagi pun kata lafaznya dan maknanya pun sama. Seorang lagi dekat sampai ramailah 10 orang lebih kan. Jadi pada ketika itulah menunjukkan hadis itu adalah hadis mutawatir lafzi. Kerana apa? Kerana lafaznya sama, maknanya pun sama pada setiap peringkat pada setiap peringkat tabakat tadi. Sebab itulah contoh hadisnya adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rahu aktsaru min 70 sahabiyan. Barang siapa yang berdusta di atas namaku, yakni di atas nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siaplah tempatnya di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini diriwayatkan oleh lebih daripada 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Bermakna 70 orang sahabat tadi sebutkan hadis ini dengan lafaz yang sama, makna yang sama. Masya-Allah. Tamam? Jadi itu saja. Tak ada pening apa pun. Tangtu saja. Sebut saja lafzi, masya-Allah. Lafaz dan maknanya sama. Hampir semua sekali sama sahaja. Tapi kalau al-ma'nawi wa ma tuwatiru ma'nahu duna lafzuhu, seperti mana hadis rafa'al yadaini fi du'a'i faqad rawiya fihi nahwi mi'ata haditsin fi qadaya mukhtalifah kullu qadiyah minha lam tablaghu haddul tawatir lakinnal ibaratul mustamilah ala rafa'ul yadaini inda du'a qad tuwatirat bi'tibari wa wurudiha fi jami'il riwayat. Baik. Adalah hadis yang disepakati oleh para perawinya dari segi maknanya bukan pada perkataannya. Yakni dengan makna lafaz berbeza tapi maknanya sama. Saya ulang, maknawi lafaznya berbeza namun maknanya sama. Tu. Seperti hadis mengangkat tangan ketika berdoa, di mana kira-kira 100 hadis telah diriwayatkan dalam pelbagai situasi. Setiap situasi itu tidak mencapai had mutawatir, tetapi ayat yang digunakan mengandungi maksud mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi ianya mutawatir berdasarkan datangnya dalam semua riwayat. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu, buka Irsyad al-Fatwa, buka dalam kitab-kitab hadis. Ya, pastikan kita hadis yang betul lah, jangan yang ditulis yang orang telah selewengkan. Yang mana kita akan dapat lihat berbagai-bagai bentuk yang mana kita akan lihat situasinya berlainan tapi makna yang sama. Rasulullah akan angkat tangan. Rasulullah akan angkat tangan dan berdoa. Seperti mana ada di dalam hadis yang mana ada seorang sahabat Rasulullah SAW membawakan air, lalu Rasulullah berwuduk dengan air tersebut, lalu Rasulullah mengangkat tangan. Ada yang juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menadahkan tangan untuk apa tu saya maaf, la adri, tak ingat. Tak ingat, minta maaf. Baik, tamam. Jadi ini menunjukkan 100 hadis itu masing-masing situasinya berbeza, tak sama, tapi mempunyai makna yang sama. Tamam? Baik. Jadi itu saja perbezaannya. Lafzi, maknawi, bezanya pada lafzi itu lafaz dan makna yang sama, tetapi pada maknawi lafzinya itu berbeza tapi maknanya yang sama. Tamam? Selesai. Jadi kita masuk pula pada khabar ahad. Khabar ahad. Jadi tadi kita dah maklumkan dalam fikiran kita ada jadual ataupun terus lakarkan silakan. Ada khabar ahad, ada khabar yang ada terbahagi kepada dua, khabar mutawatir dan khabar ahad. Khabar mutawatir kita dah selesai. Sekarang kita berpindah kepada khabar ahad. Kita berpindah kepada khabar ahad. Apa itu khabar ahad? Khabar ahad itu adalah huwa ma faqa syaratan fa aktsaru min syurutil tawatirus sabiqah. Tuh. Khabar ahad adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih daripada syarat-syarat
tawatur, syarat-syarat hadis mutawatir yang dijelaskan sebelum ini. Jadi kalau soalan tanya, apa itu hadis khabar ahad? Jadi jawablah seumpama ini. Wa ma faqa syarata fa aktsaru min syurutil tawatir. Tak selesai. Tak perlu sebut as-sabiqah. Nanti pemeriksa baca bi syurutil tawatir as-sabiqah. Tang mana yang di atas? Jadi kita perlu bijak bila memberikan jawapan yang menunjukkan kita benar-benar mahir dengan ilmu tersebut, jawab sampai tawatir pun dah cukup. Tamam. Baik. Senang cerita, khabar yang tak cukup syarat mutawatir. Itu hadis khabar ahad. Tadi hadis khabar mutawatir itu banyak, ramai perawinya. Tapi hadis khabar ahad, nama pun ahad, dari sudut lugawinya dia membawa maksud tunggal. Jadi dia membawa maksud kuranglah daripada mutawatir tadi, dan dia mestilah kurang daripada syarat-syarat mutawatir tadi. Tamam? Baik. Yang kedua, hukumnya. Yufidul zan ayu yahsilu zan bimadmunihi biqata'in nazar 'anil qara'in. Hadis ahad memberi ilmu yang zan, yakni memerlukan kepada penelitian, memerlukan kepada pengamatan, memerlukan kepada pendalilan. Tu tambah catatan. Pengamatan perlukan kepada pendalilan. Mana memerlukan kepada dalil untuk menunjukkan sama ada zan itu tadi, zan yang membawa kepada kebenaran ataupun zan yang membawa kepada kepalsuan semata-mata. Sebab itulah bila sebut zan saja, ia memberi makna sangkaan. Ya, kita bersangka-sangka dengan melihat kepada perawi itu tadi. Tamam? Tapi saya ada kekeliruan sedikit di sini, iaitu timbul kecurigaan dengan kandungannya tanpa melihat kepada qarinah. Ini saya minta maaf, saya tak dapat terang kerana kelemahan diri saya sendiri. Bahkan guru saya Al-Fadhil Ustaz Khairul Azharudi Margilan pun maklumkan supaya di KIV dahulu perkara tersebut, yakni biqata'in nazar 'anil qara'in itu. Tamam? Baik. Yang ketiga, yang seterusnya itu al-zan wa idrakul tarfir rajih, iaitu zan itu mengetahui pihak yang lebih tepat. Sebab itu tadi, zan itu tadi sebab kita nak mengetahui pihak yang lebih tepat, takkan kita nak pilih yang palsu. Jadi dalam peringkat-peringkat ini kita perlu faham, dia ada disebut dengan yakin. Yakin ni 100%. Tapi bila sebut zan, yakin itu ada 80%. Ragu-ragu itu ada lebih kurang 20%. Maknanya keyakinan menang dan mengalahkan keraguan. Tapi kalau sebut waham, waham itu 80% curiga, 20 waham itu 50-50. Dia was-was 50-50. Tapi kalau syak ini dengan makna 20% yakin, 80% curiga. Ini yang paling bawah syak lah. Yang paling bawah adalah syak. Jadi pada ketika itulah hadis ini dia daripada sudut zan, sangkaan yang cenderung kepada mengetahui pihak yang lebih tepat. Tamam? Itu maksudnya. Jadi kita masuk yang seterusnya, taksibul khabarul ahad. Jadi khabar ahad pun ada pecahannya lagi. Yang qasimul khabarul ahad bin nisbati ila adadi turqah ila ma yali. Khabar ahad dibahagikan mengikut kepada bilangan kaedahnya, yakni jalan sanadnya, kepada masyhur, aziz dan gharib. Maknanya ada 3. Masyhur, aziz dan gharib. Hadis mutawatir tadi lafzi, maknawi. Ada 3, mudah saja. Baik, yang pertama, hadithul masyhur wa ma rawahu aktsaru min 2 wa lam yablaghu adadul tawatir. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 perawi. Nampak? Keywordnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 perawi. Dan mereka tidak mencapai bilangan tawatir.
Maknanya tidak mencapai bilangan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu sepatutnya sekurang-kurangnya 10 orang. Tapi ini hanya dua orang sahaja. Wasumya masyhuran li syahratihi wa wuduhihi. Ianya dinamakan masyhur kerana terkenal dan jelasnya. Nanti kita akan sentuh. Kenapa disebut dengan jelas dan kenapa disebut dengan terkenal tadi. Tamam? Apa contoh hadisnya? Mithaluhu hadis Anas yang dikeluarkan. Yang mana hadis Anas ini dikeluarkan dalam kitab As-Sahih. Dalam kitab Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari ini. Sahih Bukhari. Yang mana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran fi salati subhi yad'u ala ahya'in min ahya'il arabi ala ri'lin wa dhakwana wa usayyah wa bani lihyan faqad ruwiya hadzal hadis fi kulli tabaqah aktsaru min itsnain. Hadis dari Anas yang dikeluarkan dalam kitab As-Sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut nazilah selama 1 bulan dalam solat subuh, mendoakan kecelakaan ke atas puak Arab yang mana disebut dengan Ri'lin. Kenapa disebut Ri'lin tadi? Sebab huruf jar tadi. Kalau kat sini disebut Ri'lan, Zakwan, Musayyah dan puak Lahyan. Ini saya rujuk dalam hadis tadi di kitab Sahih Bukhari sebut Lihyan. Wallahu a'lam. Tapi saya cenderung untuk sebut Lihyan. Hadis ini diriwayatkan dalam setiap peringkat lebih dari 2 orang perawi. Jadi, memang kita kena rujuk balik dalam hadis yang full, yang penuh, supaya barulah kita dapat lihat apa yang dimaksudkan dengan lebih dari 2 orang perawi tadi. Jadi, sebenarnya hadis ini haddatsana Muslimun, haddatsana Hishamun, Hishamun haddatsana Qatadatun an Anasin. Maknanya telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Qatadah daripada Anas bin Malik. Itu maksud dia. Maknanya ada lebih daripada 2 orang perawi. Maknanya yang pertama tadi Muslim, yang kedua tadi Hisham, yang ketiga Qatadah. Qatadah ambil daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini masyhur. Hadis ini masyhur yang mana ketika mana dalam peristiwa orang-orang yang disebutkan tadi ini, puak-puak Arab ini datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon agar Rasulullah menghantarkan bantuan kepada mereka untuk melawan pihak musuh, maka Rasulullah menghantar lebih kurang 70 orang sahabat yang ahli qurra. Ahli qurra ini dengan mana penghafaz-penghafaz Al-Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran. Jadi pada ketika mana waktu siang mereka mengumpulkan kayu api. Ya, mereka mengumpulkan kayu api. Dan pada malam hari mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi disebabkan pengkhianatan oleh puak-puak Arab, mereka membunuh 70 sahabat ini. Yang mana ditambah oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan 70 sahabat ini semuanya dibunuh. Dan apabila dikhabarkan berita tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam solat subuh kunut nazilah selama sebulan ya, di dalam solat subuh, supaya Allah menurunkan kecelakaan kepada puak-puak Arab ni kerana telah berdusta, mengkhianati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama mereka berdusta yang asalnya untuk memohon bantuan. Kemudian mereka mengkhianati dan kemudian mereka membunuh. Ni memang layak dapat kecelakaan. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Tamam? Jadi ini yang dimasukkan masyhur kerana dia diriwayatkan lebih daripada 2 orang perawi. Dia memang kita susah nak dapat gambaran sebab untuk mustalahul hadis ini memang kita kena banyak rujuk hadis. Kena banyak rujuk hadis. Tapi pada pandangan saya beranggapan disebabkan kita di peringkat STAM, boleh kata diploma, ini bukan tempat yang sepatutnya untuk kita kaji dengan
terlampau dalam. Terlampau dalam. Jadi saya rasa cukup setakat saya memberikan gambaran, walaupun kita tak dapat nak gambarkan, sekurang-kurangnya kita pernah dengar. Itu maksudnya. Tamam? Selesai. Kemudian, hadis masyhur, boleh ke bawah, hadis masyhur itu dipanggil juga berdasarkan apa yang sering bermain di lidah orang ramai. Baik, kenapa saya baca Melayu terus? Sebab yang ini bukan tak penting, penting juga. Namun, cukup sekadar kita dengar sahaja. Cukup sekadar kita dengar sahaja. Kerana itu hadis ini merangkumi hadis yang mempunyai sanad. Satu sanad. Bahkan terangkum juga hadis yang tidak mempunyai apa-apa sanad. Dan hadis yang sanadnya maudhu', yakni rekaan. Al-Hafiz As-Sakhawi memberi contoh hadis yang sering bermain di bibir masyarakat. Nampak? Tadi kita sebutkan yang hadis yang bila ramai, hadis yang bila Masya Allah Tabarakallah ramai perawinya, maka ia menjadi mutawatir. Mutawatir. Namun disebabkan perawinya kurang daripada syarat-syarat mutawatir tadi, maka jatuh hadis khabar ahad. Dan bila jatuh pada hadis khabar ahad, dia masuk pada hadis pecahan pada hadis masyhur. Daripada hadis masyhur pula, ada yang ada sanad, ada yang tidak ada sanad. Maka pada ketika itulah, ada yang, bila sebut masyhur tadi kan, ada kita sebut, dia terkenal dan jelasnya. Maknanya disebut-sebut oleh orang ramai. Tapi ada hadis yang walaupun disebut oleh orang ramai, namun ia adalah hadis yang maudhu'. Dia adalah hadis yang jelas mungkarnya, rekaannya. Jadi, apa contoh hadisnya? Al-Hafiz As-Sakhawi memberi contoh hadis yang sering bermain di bibir masyarakat adalah ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku seperti para nabi Bani Israel. Dan saya yakin ramai yang pernah dengar. Sebab saya pun pernah dengar dan ada yang menyebutkan, ada yang membacakan hadis ini, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua kerana ialah tersalah dan kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Baik. Dan hadis yang kedua yang juga menjadi hadis yang famous disebut-sebutkan adalah Al-Ma'idatu baitud da', iaitu perut adalah sumber penyakit. Perut adalah sumber penyakit. Tapi hadis ini hadis yang maudhu', hadis yang direka-reka. Namun Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang maudhu', yang direka-reka kerana tidak ada jalan sanad. Namun ianya disebut oleh para doktor. Ianya disebut oleh para doktor. Maknanya Nabi tak sebut, tapi para doktor menyebutkan memang penyakit itu berpuncanya daripada perut, kerana daripada sudut pemakanan kita. Jadi Imam Az-Zarkashi menyebutkan ianya tidak sahih. Tidak sahih. Tapi ianya daripada lafaz para doktor. Daripada lafaz para doktor. Wallahu alam, nanti saya akan tanyakan kepada guru saya, Fadil Ustaz Khairul Azharu di Pemargilan ataupun Ustaz Anas bin Bak Latif, berkenaan dengan, sebab kita ada dengar kan satu forum berkenaan dengan hadis palsu namun amalannya betul. Saya ada dengar hari itu. Hadis palsu namun amalannya betul. Wallahu alam, mungkin kita boleh kaitkan dengan hadis yang palsu ini, tapi seperti Az-Zarkashi sebut, apa tadi Az-Zarkashi sebut, ini daripada kajian doktor. Daripada kajian doktor yang menyebutkan. Tamam? Nanti saya akan tanyakan pada guru saya dan saya akan maklumkan nanti, insya-Allah. Baik, selesai. Jadi, walaupun ianya hadis yang terkenal, hadis yang famous, namun bukanlah boleh sewenang-wenangnya kita mengkhabarkan kepada orang. Tamam. Baik. Lagi-lagi kita yang dah belajar. Baik, kita masuk yang kedua. Jadi kita dah selesai pada hadis masyhur, yang mana hadis masyhur itu lebih daripada 2 orang perawi. Baik, apa itu hadis aziz? Huwa ma la taqillu riwayatihi an ithnai wa la tadirru ziyadah fi ba'di tabaqat sanadihi. Hadis aziz,
hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang perawi dan tidak memudaratkan bertambahnya pada beberapa peringkat sanad. وهذا يعني أنه إذا وجد في بعض طبقات سنة 3 فأكثر فلا يضر بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها 2 لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السنة. Maka ia tidak memudaratkan. Ini bermakna jika terdapat 3 atau lebih peringkat sanad, maka ia tidak memudaratkan dengan syarat ada walaupun hanya 1 peringkat mempunyai 2 perawi, kerana yang dikira adalah yang paling rendah dari peringkat sanad. Baik, secara umum saja saya nak terang bahawa hadis aziz, sebab tadi kan dah menyebutkan kurang daripada 2 orang perawi, tapi kalau lebih tak ada jadi masalah, dia tidak memudaratkan. Maknanya dia lebih kurang macam hadis masyhur. Sebab hadis masyhur itu lebih daripada 2 perawi. Yang ini dia kurang daripada 2 orang perawi, tapi tak jadi masalah kalau lebih. Kan jadi sama tu dengan hadis masyhur. Baik. Jadi disebutkan oleh para alim ulama, yang saya sebutkan sekali lagi, Muhammad At-Tahan, beliau menghukumkan bahawa hadis aziz dan hadis masyhur itu dihukumkan dengan hukum yang sama. Hukumnya sama. Dengan makna apa? Hadis masyhur itu dan hadis aziz itu juga semuanya, yakni kedua-dua itu perlu dikaji. Ni kata putus daripada beliau. Hadis tersebut, yakni hadis aziz dan hadis masyhur, dua-duanya perlu kepada kajian. Perlu kepada kajian. Jadi cukup takat tu untuk kita faham. Cukup takat tu saja. Sebab saya bimbang kalau diterangkan dengan lebih mendalam, takut kita keliru dan dia akan menyebabkan kita tidak faham. Tidak faham. Jadi cukup takat tu. Nanti kalau dah habis tab, ambil bidang usuluddin. Nanti insyaAllah kalian akan belajar bidang hadis, mustalah hadis. Nanti kat situ insyaAllah penerangan yang lebih mendalam dan lebih padat dan mantap, insyaAllah. Baik, selesai. Jadi hadis aziz, hadis masyhur, selesai. Baik, apa contoh bagi hadis aziz? Hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Maknanya contoh. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dan Bukhari dan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga aku adalah orang yang paling dicintainya berbanding ayahnya, anaknya dan semua orang. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak bagi satu peringatan, jangan sekadar membaca la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Boleh lihat dalam irsyad fatwa, dan itu bercanggah dan menyalahi daripada sudut bacaan kerana ianya membawa kepada tidak jelas daripada sudut makna dan tidak dia membawa kepada kita tidak faham dengan apa yang dilafazkan. Jadi mesti sebut penuh. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dan ada juga hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Tidak beriman seseorang itu sampai kepada peringkat dia lebih mencintai diri aku lebih daripada diri dia. Itu ada hadisnya. Baik, tamam. Jadi kita lihat meriwayatkan hadis ini dari Anas ialah Qatadah, kemudian Abdul Aziz bin Hib. Meriwayatkan hadis ini pula dari Qatadah ialah Syu'bah dari Sa'id bin Bashir. Meriwayatkan hadis ini pula dari Abdul Aziz ialah Ismail bin Aliyah, Ismail bin Aliyah, dan Abdul Warith bin Sa'id. Dan meriwayatkan hadis ini dari setiap individu daripada 4 perawi tersebut oleh sekumpulan perawi. Saya yakin ramai dah duk pening dah. Anas Qatadah. Sebab tu saya sekadar baca sahaja. Jadi kita ambil maklum lebih daripada dia kurang daripada 2 orang perawi, tapi kalau lebih
tidak memudaratkan, dan dia dihukumkan seperti hadis masyhur perlu kepada kajian. Jadi ini contohnya. Jadi kita lihat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini maklumkan, maknanya bercerita daripada Qatadah. Qatadah cerita kepada Abdul Aziz bin Hib. Sebab itu bila sebut hadatsana itu sebenarnya Abdul Aziz bin Hib dengar daripada Qatadah. Qatadah ambil daripada Anas. Itu maksudnya. Tamam? Kemudian Qatadah ambil dengar juga daripada bukan dengar, maknanya Sa'id bin Bashir dengar daripada Syu'bah ambil daripada Qatadah. Kemudian Abdul Waris bin Sa'id ambil daripada Ismail bin Aliyah. Bukan, ke situ ada ataf kat situ. Maknanya Abdul Waris bin Sa'id dan juga Ismail bin Aliyah ambil daripada Abdul Aziz. Tu. Jadi bila dah ada cukup 3 orang daripada tadi, Anas, Qatadah, Abdul Aziz, yang masing-masing ada diambil, maka berkumpullah 4 orang perawi. Tamam. Baik, apa itu perawi? Perawi itu adalah orang yang menceritakan ataupun kita sebut menyampaikan. Kemudian saya nak ingat kembali. Perawi itu adalah orang yang menerima atau menyampaikan atau memindahkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut perawi, ingat tadi menerima atau menyampaikan atau memindahkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jadi itu contoh kepada hadis aziz. Baik, perlukah hafal? Jawapannya tidak perlu hafal. Tidak perlu hafal. Cukup sekadar kita fahamkan sahaja dan kita tahu dekat mana keyword-keyword ni. Tak adanya soalan duk tanya, baiklah, Anas bin Malik dia perdengarkan kepada siapa? Maknanya daripada Qatadah. Qatadah pula daripada siapa? Abdul Aziz bin Hib. Abdul Aziz bin Hib, tak ada, dia takkan tanya sedetail itulah. Kerana kita di peringkat stam, berkata Al-Fadhil Ustaz Harnain bin Jajuli, dia memang menguji daripada sudut hafalan. Di peringkat yang seterusnya, degree nanti barulah insya-Allah kefahaman pun akan diuji, hafalan pun akan diuji. Tapi kalau nak ditanya tentang mana yang lebih utama, jawapannya jawapannya kefahaman lah. Kefahaman itu yang lebih utama. Tapi bukanlah dengan makna kalau macam tu boleh lah, tak perlu hafal. Tak boleh macam tu. Ya, menghafal itu adalah satu ketetapan bagi seorang penuntut ilmu agama Allah SWT. Menghafal itu. Tamam? Baik. Kita masuk kepada hadis gharib. Ya, hadis gharib. Ya, boleh yang seterusnya. Hadis gharib itu adalah huwa ma tafarradu bi riwayatihi rawin wahid walau fi tabaqah wahidah. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi secara berasingan riwayatnya walaupun pada satu peringkat perawi. Hadis gharib. Kita masuk pula pada bahagian. Ini masuk pada bahagian. Saya terangkan sedikit. Hadis gharib ialah hadis yang seorang perawi berseorangan meriwayatkannya, sama ada pada setiap tabaqah sanad atau pada sebahagiannya, walaupun pada satu tabaqah sahaja, mana pada satu peringkat sahaja. Ta'rif gharib tidak terjejas dengan adanya lebih daripada seorang perawi pada tabaqah yang lain, kerana yang diambil kira adalah had minimum. Ini saya ambil daripada kalam Syekh Muhammad Tahan. Akan nak baca yang Arab. Nak baca yang Arab tak faham, jadi saya baca yang Melayunya. Baik, tamam. Jadi kita masuk pada pembahagian al-gharibul mutlaq dan yang kedua al-gharibul nisbi. Sebenarnya bila masuk al-gharibul nisbi, pecahannya banyak lagi. Dia ada yang perbahasannya panjang, tapi dalam peringkat stam dua ni saja secara umum yang diletakkan sebagai muqarrar. Baik, al-gharibul mutlaq wa huwa makana al-gharabah fi asli sanadihi ayu fi tarfihi alladhi fihi al-sahabi bi an yarwiyahu 'an al-sahabi rawin faqat. Gharib mutlaq adalah hadis yang menyendiri pada asal sanadnya. Hanya seorang sahabat sahaja yang meriwayatkan hadis tersebut, iaitu pada hujung sanad
terdapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat dari sahabat oleh seorang perawi sahaja. Baik, apa contoh hadisnya? Hadis contohnya adalah innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bin niyat. Hadis ini Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berseorangan meriwayatkannya. Dan ini kadang-kadang berterusan sehingga kepada akhir sanad, dan kadang-kadang sebilangan perawi meriwayatkan daripada perawi-perawi yang berseorangan itu. Maknanya Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sendiri yang meriwayatkan tersebut. Tanpa kepada ada perawi-perawi lain. Memang dia berseorangan. Dia berseorangan daripada awal sanad sampailah kepada akhir. Ini sebut al-gharibul mutlaq. Tamam? Yang kedua, al-gharibul nisbi. Saya harap boleh difahami lah tu ya. Al-gharibul nisbi. Al-gharibul nisbi itu adalah huwa ma kana al-gharaba fi asna'il sanad. Ka'an yarwiyul hadis anil sahabi aktsaru min rawin thumma yanfaridu bi riwayatihi an wahid minhum rawin wahid. Hadis yang menyendiri pada pertengahan sanad, seperti hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh lebih daripada seorang perawi, kemudian meriwayatkannya dari salah seorang dari mereka oleh seorang perawi. Dengan makna hadis gharib sanad Allah Sayyidina Muhammad, gharib nisbi ini pada awalnya itu ramai perawi. Namun bila sampai kepada asna'i pertengahan sanad, ianya menjadi seorang sahaja perawi. Apa contoh hadisnya? Contoh hadisnya adalah haddatsana Qutaibatu haddatsana Syarikun an Abil Yaqzani an Adi bin Thabit an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil mustahadah تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. Maksudnya, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami bahawa Syarik menceritakan kepada kami daripada Abu Al-Yaqzan, daripada Adi bin Thabit, daripada ayahnya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nampak tak? Pada awal sanadnya ramai. Namun bila di hujung kita boleh lihat daripada datuknya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perempuan istihadah, hendaklah dia meninggalkan sembahyang pada hari-hari dia mengalami haidnya, kemudian hendaklah dia mandi dan berwuduk. Pada setiap kali sembahyang, dia boleh berpuasa dan bersembahyang. Tamam. Jadi, memang saya yakin ramai yang tak dapat nak faham sebab tak dapat nak bagi contoh. Sekejap lagi saya akan bagi satu contoh. Ada lebih kurang 3 contoh seingat saya. Kat situ nanti kita akan huraikan bersama-sama insya-Allah. Baik, ini secara gambaran dahulu. Jadi kita boleh lihat daripada satu, menceritakan, kemudian dan daripada datuknya. Jadi datuknya cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ada juga daripada hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Ya, ini Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dalam keadaan memakai mighfar. Mighfar dengan mana apa? Topi besi. Yang mana Malik, ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Malik berseorangan meriwayatkannya daripada Al-Zuhri, sebab itu dinamakan gharib nisbi. Malik berseorangan meriwayatkannya daripada Al-Zuhri, sebab itu dinamakan gharib nisbi. Sebab dinamakan bahagian ini gharib nisbi adalah kerana tafarrud, berlaku dengan nisbah kepada individu tertentu. Jadi kita boleh lihat bagaimana bentuk yang ramai pada awalnya, namun sampai kepada pertengahan dia menjadi seorang sahaja. Sebab itu disebutkan daripada seorang perawi, kemudian meriwayatkan dari salah seorang dari mereka oleh seorang perawi. Jadi memang pada saya memang sukar untuk difahami
Namun sekurang-kurangnya kita dah dengar, dan insyaAllah pada peringkat yang seterusnya, maknanya pengajian kita yang seterusnya, kita akan dapat lebih kefahaman insyaAllah. Sebab itu dalam belajar jangan putus asa, jangan stop. Jangan stop. Teruskan belajar, teruskan belajar. Saya walaupun dah habis tam, alhamdulillah Allah izinkan saya tetap lagi meneruskan pembelajaran saya. Maknanya saya masih lagi bilik buku stam, saya bilik kepada kitab-kitab yang lain seperti kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakin Muttaqin, kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab Takriratul Sanadiyah, mana ada banyak, tapi ada yang masih lagi tak dapat nak dikhatamkan seperti Mata Al-Jurumiyah, matan kitab Syarah Makudi, Syarah Al-Qufrawi, kitab-kitab tinggi lah. Jadi sebab itu jangan berhenti belajar. Jadi lepas dah habis tam, ambil tahu pula, oh Gharib Nisbi ni apa pecahannya lagi dan seterusnya. InsyaAllah Allah akan berikan kefahaman kepada kita. Baik, tamam. Hukum khabarul ahad. Minhul maqbul wa minhul mardud. Di antaranya ada yang diterima dan ada di antara yang ditolak. Ala hasbi ahwali rawah ma'al matan. Berdasarkan kepada perawi serta teks hadis. Fayakun minhu sahih wa minhu hasan wa minhu dhaif. Bal wa minhu al-mawdu' kadzalik. Ya ini, maka antaranya adalah hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan ada juga yang mawdu'. Jadi kalau khabar mutawatir tadi, kita sebutkan mutawatir itu adalah sahih, tapi tak semua sahih itu adalah mutawatir. Sebab kenapa? Sebab ada juga hadis sahih, tapi dia sahih daripada hadis khabar ahad. Mana khabar ahad nanti ada ditentukan sama ada gharib, masyhur ataupun aziz, sama ada dia sahih. Sahih pula ada pecahan lagi, sama ada li dzatih ke, li ghairihi ke, dan sebagainya. Tamam? Jadi hukum hadis khabar ahad itu ada yang boleh diterima, ada yang boleh ditolak. Okey, tamam. Jadi selesai dekat situ. Saya minta untuk rakan saya, admin, untuk buka slide yang seterusnya. Maaf ya, patutnya kita 10 suku. Tapi saya rasa saya lebihkan sedikit. Saya ambil masa sedikit. Buka yang ada bentuk carta macam jadual. Ya. Yang ada gambar. Yang tu. Tu. Ya. Baik. Ini gambaran ya, gambaran. Nak screenshot pun silakan. Ini saya ambil dari internet saja sebab saya tak sempat nak buat. Taksimul khabar bi'tibari wusulihi ilaina. Ini nama lain dia lah, nama lain. Tapi yang pening-pening lah sebenarnya bi'tibari turqah jugalah. Kemudian dibahagi kepada dua. Ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir ada lafzi, ada maknawi. Kemudian hadis ahad, ada yang bi'tibari adadul turqah, dan ada yang satu lagi bi'tibari quwwatihi wa dha'fihi, yakni daripada sudut kekuatan dan kelemahan, yang mana daripada jalan-jalan tadi keluarnya masyhur, keluarnya aziz, keluarnya gharib. Kemudian daripada sudut kekuatan tadi, daripada tadi itu keluarlah sama ada ianya makbul ataupun daripada sudut mardud. Kalau makbul ada pula sahih, ada pula hasan. Kalau mardud ada pula dhaif dan bahagian-bahagiannya, dan ada pula yang disebut maudhu'. Tamam? Jadi inilah gambaran yang boleh saya berikan, dan insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang dengan mustalah hadis untuk mabahatul tsani. InsyaAllah pada bulan ni saya bercadang nak habiskan mustalah hadis dahulu. Saya bercadang nak habiskan mustalah hadis dahulu, barulah nanti kita masuk dalam kitab hadis. Kitab hadis insyaAllah. Tapi tengoklah kalau ada perubahan dari masa ke semasa, saya akan maklumkan. Ya, insyaAllah, tabarakallah. Baik, tamam. Ada apa-apa soalan, silakan.
Yang lain boleh faham ke? Maknanya faham secara ta'rif saja, bukan faham secara tafsil dengan mendalam tu. Boleh faham ke semua? Direspon? Alhamdulillah, faham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Jadi sebab itu, kita perlu sedar, ini berkenaan dengan hadis. Hadis adalah sumber yang kedua selepas Al-Quran. Jadi sebab itulah ia mempunyai cabaran untuk kita faham dan cabaran untuk kita tahu apakah ia benar ataupun tidak. Sebab dia menjadi pegangan. Bila kamu tahu, contoh misalnya, kamu nak berguru dengan seorang ulama, berguru dengan seorang guru. Kamu nak berguru tu, adakah kamu tengok guru tu, oh saya terus nak berguru dengan dia? Tidak. Saya yakin tidak. Pasti kita akan tengok dahulu apakah kelayakannya, kemahirannya, kemudian kita akan tengok dengan siapa beliau berguru, dengan siapa beliau belajar, barulah kita akan pegang guru tersebut dengan secara erat, secara tamasuk, maknanya betul-betul pegang. Tapi kalau yang tak betul, kalau yang diperakui kesalahannya, kemudian kita sebut sebagai sesat dan sebagainya, apakah kita akan berguru dengan? Jawapannya tidak. Jadi dengan sebab itulah hadis ini perlu kepada penelitian yang sungguh, penelitian yang jitu, yang supaya dengan itu umat Nabi Muhammad SAW berpegang kepada yang benar, Tapi bukanlah dengan makna pegang hadis sahih je, hadis hasan tak nak pegang, hadis dhaif yang pada fadhailul a'mal tak nak pegang. Janganlah sampai macam tu. Dia ada daripada sudut beberapa bagaimana kita nak berkomunikasi, kita nak berkomunikasi dengan hadis-hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup takat tu. Dan alhamdulillah semua boleh faham. Jadi kita akhirilah pertemuan kita pada malam ini. Allahumma jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bihi tafarraqan maksuma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan jika berlaku kesalahan, mohon kemaafan dan mohon dibetulkan. Afwan. Wa iyyakum ahsanul jazaa.